Suasana politik Malaysia dan ekonomi negara sepanjang tahun 2021 turut terkena tempiasnya. Pelbagai cabaran harus didepani demi kesejahteraan rakyat. Apa pula jangkaan pada tahun 2022 bagi kedua-dua sektor utama ini? Apa pendapat doktor bagi jangkaan bagi politik dan ekonomi pada tahun 2022? Kalau kita kira purata inflasi kita adalah sekitar 1.6% daripada 2011 hingga 2021. Dan kesan banjir ini pada ketika ini juga saya lihat memberikan impak kepada kemungkinan berlakunya kenaikan harga barang pada bulan yang mendatang disebabkan oleh sebahagian dari kawasan-kawasan pertanian itu sendiri telah dilanda banjir dan sedikit sebanyak memberikan kesan kepada supply and demand itu sendiri, iaitu demand dan supply itu di mana demand itu tinggi dan juga supply itu berkurangan disebabkan oleh kesan banjir yang sedikit sebanyak berkemungkinan akan memberikan kesan kenaikan harga barang itu sendiri. Dan juga kalau kita lihat dari banjir itu sendiri, impaknya bukan saja tahun ini, dia melangkaui tahun ke tahun depan sebenarnya, terutama pada 10 tahun pertama 2022. KDNK negara kita lebih daripada 40% bergantung atau disumbang kepada Selangor dan Kuala Lumpur yang terjejas teruk disebabkan oleh banjir yang berlaku pada ketika ini. Dan kalau kita lihat banjir yang berlaku pada 2014 sebelum ini, kerugiannya di bawah 5 bilion. So kesan daripada banjir ini akan ada impaknya pada 2022, khususnya dalam konteks kesan banjir itu kepada ekonomi rakyat itu sendiri. Dalam konteks politik itu pada pandangan saya, selepas sahaja termeterai MOU terbesar iaitu sehingga 31 Julai 2022 tidak diadakan PRU ke-15, sebolehnya kita selesaikan segala urusan rakyat. Dan harus diingat kita berhadapan dengan banyak krisis, bertambah krisis, dan terbaru adalah krisis bencana alam itu sendiri yang menyebabkan terdapat keperluan untuk politik ini diredakan seketika pergeseran politik sehingga satu masa yang sesuai untuk diadakan PRU ke-15. Saya melihat isu politik ini perlu diredakan seketika dan teruskan politik berdamai sehingga satu masa yang sesuai untuk PRU ke-15. Pada pandangan saya terdapat keperluan untuk D40 melihat semula dari segi pertamanya perlu beralih kepada perniagaan bersifat yang dilaksanakan secara online. So, kalau kita lihat pada ketika ini ekonomi digital berkembang dengan begitu signifikan, iaitu kalau saya bagi satu contoh, pada Januari hingga September 2021 ekonomi digital menyumbang 23%, iaitu sekitar 780 bilion ringgit. Dan pada pandangan saya inilah dia sebenarnya lubuk emas untuk rakyat dan khususnya P40 untuk beralih daripada ekonomi atau perniagaan secara fizikal